Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni di Bitcoin ada sedikit perubahan chart ataupun perubahan punya triangle. Nanti Zul akan beritahu anda di chart. So apapun, let's go kita pergi ke coin market cap. Sebelum coin market cap, Zul nak pergi ke komen dulu sebab apa untuk semalam ada yang bertanya pasal Biko dan juga Dash. Kemudian ada juga yang bertanya pasal kuartal 50k dan terus ke 20k. Ini anda punya kuartal technical itu align dengan Zul punya. Sebab apa Zul ada 4 year circle maju ke apa expected kita untuk hujung tahun ni ada possible kita boleh jatuh ke 20k. So apa nanti Zul akan terangkan di chart kenapa Zul punya resistance sedikit higher bukan 50k, expected di 55k dan 60k. Nanti Zul akan terangkan di chart. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Selasa. So inilah hari Rabu. So tengok apakah berlaku untuk hari Selasa. Untuk semalam tengok total market, kalau ikutkan review sebelah malam semalam, kita tengok total market berada di 2.16. So pagi ni kita tengok 2.13, volume daripada 102 ke 100. BTC daripada 49 ke 40.9 ke 41.0, meningkat 0.1, dan Ethereum still lagi sama 19.5. So secara summary untuk pergerakan dalam tempoh 24 hours semalam, so apa pun baru pukul 6, hampir 6.30. So ini kita ada pukul 6, 7, 8. So ini kita ada 2 jam setengah lagi untuk daily close, ini untuk hari Selasa punya candle close. So kita still lagi kuartal dalam pergerakan daily. So apapun dalam 2 jam setengah lagi, apapun kita tengok total market untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari Selasa adalah kita dropping sebanyak 0.92, hampir 1%. Kemudian tengok volume juga drop 10.7%, BTC juga drop 0.05%. So mostly untuk pergerakan hari Selasa, mostly kita tengok red candle. Adakah red candle? Nanti kita tengok di daily punya chart. So di Bitcoin untuk harga semasa untuk pagi ini ataupun coin lain, Bitcoin berada hampir 46k, iaitu 45.945, iaitu berada down sebanyak 1% untuk dalam tempoh 24 hours. Ethereum juga daripada 35 ke 3.4, iaitu drop 1.4. So BNB sedikit increase 1.0. Solana drop 0.6, Terra meningkat 0.5. So mostly coin lain turut melakukan peningkatan. Dogecoin melakukan peningkatan 12%. Sebab apa? Macam itulah aku kata siapa yang tahu news. Sebab apa Elon Musk dah pun menjadi pemegang share terbanyak dalam Twitter punya company, ataupun hampir dalam 9%, ataupun jumlah yang tu tengok tadi lah jumlah hampir 9 bilion USD dollar untuk dapatkan 9% Twitter. So ini Elon Musk lah pemegang terbesar. So ini disebabkan Elon Musk pun ada kita tahu dia punya Dogecoin ni kalau tak dikait dengan Elon Musk memang tak cukup quorum lah untuk Dogecoin ni. So itulah kita tengok melakukan peningkatan 12%. Nanti kita tengok juga chart Dogecoin, apa yang dah berlaku di Dogecoin. So lain-lain chart ada juga melakukan Shiba Inu dan juga lain-lain coin. So apa-apa nanti kita akan terangkan, nanti Zul akan terangkan di chart. Untuk pagi ni Zul akan buat di Biko, ada request, ada di Dash, dan juga nanti kita tengok Dogecoin 12%. Kenapa melakukan peningkatan, apakah tak kuartal support dan resistance. So guys, let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan tengok BTC USD. So untuk BTC USD di Discord sebenarnya, di Discord semalam waktu hujan malam Zul ada share kan, Zul ada share update. Nanti Zul akan cari berita yang ni triangle update. Kalau ikutkan Zul punya message kat sini, tengok ada triangle update. Sebab apa? Sebelum ini Zul ada lukiskan triangle ni lah. Triangle ni sebelum ni tanpa yang ni. Sebelum ni Zul kata draw tanpa yang ini. So ini untuk Zul dah tambah. Sebab apa? Dah Zul ambil daripada kata shadow ni dan shadow ini. Kemudian yang ni kita boleh delete lah. Sebab apa now kita more legit pada ni. Sebab apa kita berlaku sekali lagi rejection semalam. So ikutkan semalam siapa tengok review malam tadi, iaitu hampir Zul releasekan video 9 suku semalam ataupun 9.5. So tinggal expected sampai kawasan ni kita akan berlaku rejection disebabkan apa? Stok RSI kita berada di overbought dan dah pun berlaku huge rejection sampai balik ke kawasan ini. So meaning kita dah berada di kawasan kuartal less, kuartal momentum untuk kuartal jatuh. Expected kita berada di hampir berada oversold untuk momentum naik balik. So untuk yang ni cakap untuk dua Zul akan delete kan berapa. So tadi Zul dah delete satu line. Zul juga nak delete juga kata channel ini. So sebab apa? Zul nak monitor more channel yang ni. Sebab apa? Dulu channel ni adalah channel more daripada bawah ni.
Dia dah upgradekan channel ni pada bawah ini. Now dia dah upgrade sedikit atas ini. So now kita akan monitor untuk pergerakan ni. So mostly kita akan tengok tiga indikator untuk ni, untuk pergerakan ni atas. Pertama kita ada triangle. So triangle ini bermasuk continuous pattern sebab price dari bawah buat triangle. Mostly sebarang triangle ni adalah quarter triangle, quarter pattern yang menunjukkan continuously pattern, continuously price ataupun penerusan pergerakan price. So price tu datang di bawah untuk naik, buat consolidation dalam triangle, expected dia akan breakout untuk naik atas. Itulah first kita punya indicator. Kemudian next indicator adalah kita punya channel. So channel kita adalah kuartal uptrend. So now expected price akan bergerak dalam pergerakan channel. So dua dah kuartal pergerakan bullish. Now expected another, kita akan tunggu, kita akan monitor juga untuk sideway ni. So kita akan monitor untuk pergerakan ini, iaitu daripada untuk Fibonacci daripada small kuartal golden resistance dan golden box, iaitu antara box orange dan box purple. Box orange ni lah kuartal mana support, macam mana tu dapat daripada swing low to swing high ni tu dapat support. Sama juga untuk resistance, swing high to swing low tu dapat resistance. So meaning tengok macam mana price sedang kuartal buat reaction yang kuartal agak serius dalam kawasan ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So mostly expected untuk hari ni sebabkan kita berada di bawah ni, berada dekat trend line support, kemudian store RSI pun berada di bawah. So mostly mungkin kita akan tengok ada mungkin minggu hari ni sebabkan ni 4 hours, mungkin kita tengok akan ada price tu naik balik ke atas. Breakout atas ni meaning kita akan mau untuk ni atas. Kalau gagal lagi meaning kita still lagi buat consolidation sampai ke kawasan apex. So give a time untuk minggu ni mungkin hanya kita berada di kawasan kuartal apex ni, apapun give a time price akan buat decision. Sebab apa, kita dah berhampiran dengan kawasan apex. Apa itu kawasan apex? Kawasan punjuru triangle ni. Sebab apa, give a time kuartal price akan perlu buat decision juga, sama ada nak breakout atas ataupun breakout bawah. Mostly untuk triangle ni continuation price dia tu adalah 70% dia akan breakout ke atas berbanding 30% saja break bawah. So meaning price more tend untuk break ke atas berbanding ke bawah. So untuk menjawabkan persoalan tadi, dia kata ada yang tu punya view kata kuartal expected sampai 50k saja, kemudian dia akan drop 20k. Yes, sama seperti analisis Zul, iaitu analisis sebelum ni, iaitu bercakap expected price tu akan pergi almost ke major resistance sebelum dia akan drop lagi. So mana nanti tu akan letakkan link bullish, nanti tu akan tengokkan video dia ke expected yang ni. Okay, expected yang ni maknanya anda tengok video ni 12 hari lepas Bitcoin lepas ataupun 10k bullish ataupun bearish. Nanti Zul akan letakkan link di atas channel kuartal tu punya atas kepala Zul ni ada link, nanti anda tengokkan kaji untuk 4 year circle yang Zul terangkan. So apa pun untuk hari ni Zul akan pergi sedikit aja untuk Bitcoin. So kenapa Zul expectation Bitcoin akan boleh reject berlaku di resistance? So kenapa expected 50? So 50 adalah berada di kawasan ini. So 50 adalah kuasa yes resistance juga, tapi resistance yang kuartal tak berapa strong untuk rejection. Boleh berlaku, tapi expected Zul adalah lebih kepada at least kepada 55k ataupun around 60k. Sebab apa? Daripada Fibonacci normally kita tarik swing high to swing low, kita akan golden packet antara 0.6 dan 0.7, iaitu berada price itu berada di 55 dan 61. So meaning kita punya kuartal strong resistance ataupun resistance yang sebenar untuk kita tengok sama ada bullish atau continuous pattern, sama ada price itu buat higher high, lower low, higher low, terus lower low ke 20k ke 10k, ataupun price buat pergerakan breakout 61 buat kata higher high baru lebih tinggi daripada ni. Lebih tinggi mana-mana ni kita lebih tinggi daripada 70 berapa expectation kita ada trajectory untuk line putih ini. So mostly expectation boleh sampai ke kawasan 75 untuk di kuadran 1.2. Tapi mostly selalunya kalau kita breakout major resistance 61, selalunya kita akan target 1.6. So 1.6 kita berada di 87k. So meaning itulah trajectory pergerakan price untuk sekiranya break resistance. So apapun untuk menjawab soalan tu, yes kita ikutkan 4 year circle, yes ada potential untuk tahun ni, maknanya end of the year kita akan nampak 20k sekiranya kita tak melepasi garisan resistance ni. Kalau kita lepas resistance ni, meaning kita buat circle yang baru, expected Bitcoin akan buat higher high yang baru, bukan lagi 4 year circle. Sekiranya kita follow 4 year circle, still lagi pergerakan itu pergi sampai kawasan ni, dan kita expected dah tulis pun kawasan ni, iaitu take profit 20% dan set stop loss dalam profit. Apa itu stop loss? Whatever the punya position, dia punya average
contoh dia punya average untuk Bitcoin adalah 45.8k. So meaning Zul akan letak almost dalam 46. So kalau dia naik lagi Zul akan profit, kalau drop tak adalah Zul akan exit semua position Zul punya kata Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So itulah disebabkan kenapa Zul still lagi at least ber 55 ke 61. Kuasaan 50, yes kita ada resistance, cuma resistance tu tak berapa kuat untuk kita katakan untuk berlaku rejection bawah. Boleh berlaku tapi pun Zul mau expect untuk price tu at least sampai ke 55k sebelum kita ada decision sama ada price tu nak pergi 61 breakout ataupun price tu sampai ni dan berlaku rejection terus ke 20k. So itulah sebab tu cakap tahun ini Zul tak buat keluar sebarang modal lagi ataupun inject modal baru. Sebab apa? Zul hanya fokus untuk lock Zul punya modal. Sebab apa? Untuk currently Zul punya portfolio still lagi dalam negative profit daripada 30% negative profit currently untuk hari ni. Nanti Zul akan update, tengok balik. Alright, statistik Zul punya portfolio currently semalam tu check adalah 6%, expected jatuh sikit dalam $200, mungkin pergi 7%, 8%. So currently Zul punya profit aku adalah negatif 8.92% ataupun dalam 1k USD dollar. So meaning Zul perlukan kenaikan 1 ke 11.6k barulah Zul dalam profit. Sebab tu dia cakap untuk tahun ni yes Zul tahu, dia faham untuk kata 4 year circle untuk bearish market dalam 20k. Zul pun kata analisis yang sama, cuma Zul nak at least untuk, sebab tu Zul tak suntik modal lagi. Zul nak price tu sampai kuasa ni, kemudian Zul akan lock semua position. Kalau kita ada rezeki untuk new circle, kita akan buat pergerakan baru untuk at least ke 80k sebelum kita bearish market, ataupun kita sampai kuasa ni berlaku rejection hujung tahun ni, kita akan nampak price 20k. So itulah expectation boleh berlaku. Now Zul ambil sedikit high risk quarter position, menjegap below 50, yes boleh, siapa nak buy kuasa ni boleh lagi buy, tapi at least kena price sampai dah 50 tu tak sarankan untuk nak buy. Layan saja apa saja hanya position yang ada sampai di kawasan ni, akan lock semua dalam modal ataupun take profit untuk anda punya bergangan dalam kripto. So untuk di daily kita nampak red candle, macam cakap di red candle still lagi dalam kawasan ni. So mostly kita akan tengok triangle ni adalah kata Zul punya indicator untuk mengatakan price tu at least akan pergi ke net resistance 51, kemudian 51 ni kita tengok mungkin ada huge correction sampai 51, mungkin bounce balik ke 46 sebelum dia buat kawasan ni breakout another 51 dan barulah pergi 55 dan 55.60 barulah kita tengok sama ada price tu nak breakout kita punya box purple ni untuk buat high baru ataupun berlaku rejection yang besar untuk terus ke dalam 20k. So walaupun itulah trajectory untuk pergerakan price tu. Untuk short term untuk 4 hours good untuk kita berada dalam triangle, meaning kita berada di bawah. Untuk hari ni kita bounce balik ke atas sebab apa stock right side berada di bawah. So mostly kita akan tengok pergerakan ke APEC sooner or later. Bitcoin akan buat kata pergerakan itu untuk almost 70% untuk breakout ke atas untuk naik ke at least next target kita lah di 51 ni. 51 kalau ikutkan Fibonacci betul-betul amount ialah dalam 50.9 50,964 USD dollar. Itulah line yang tu tengok kan, currently kita berada di resistance kita di 46.8 adalah kata tak berjaya break. Itu dah kita break, cuma gagal dan kata expected untuk yang ni. Kalau ikutkan, tindakan zoom in sikit. Kalau tengok chart ni, kita tengok ada Fibonacci line antara 46.8, currently lah kita punya resistance. So now, lepas kita dah breakout, kita fail. Now kita cuba breakout balik 1, 2, 3 dan banyak candle ni untuk 4 hours gagal untuk breakout. So mostly untuk hari ni probably kita akan nampak kawasan ni sekiranya mencakap sekiranya daily berjaya close body above 46.8, itu tandanya confirmation untuk kita pergi ke 51k atau around kita punya net resistance. So itulah anda perlu tengok. And kata adakah good position buy untuk yes, consider good position untuk buy di kawasan ni disebabkan beberapa. And kata boleh, tapi jangan no in, buy sedikit lagi. Kalau anda macam Zul still dalam profit, so hold position. Kalau anda still lagi dalam negative profit untuk Bitcoin, sama ada, mungkin anda punya Bitcoin average tu berada di atas 50-52, sepatutnya anda boleh buy untuk reducekan anda punya average. Itulah sekiranya apa yang Zul akan buat. Sebabkan Zul dalam profit ataupun dalam moving average, Zul tak tambahlah segala. Sebab apa? Zul holding untuk expectation macam ni. Ada potential untuk hujung tahun ni kita akan jatuh balik 20k. Tapi aku kata confirmationnya kita perlu tunggu di kawasan around 55 ataupun 61k. So itulah di analisis di Bitcoin untuk hari ni. So let's go, kita pergi ke chart analisis. Pertama kali kita akan pergi ke Bitcoin, betul dia akan pergi Dogecoin tu. Dogecoin tu ada chart dia. So, kita akan pergi ke Dogecoin tu, apa yang berlaku di Dogecoin.
iaitu Dogecoin. So ada 1000 coin untuk Dogecoin, kita akan pergi BTC USD. So untuk Dogecoin macam cakap itu adalah good position untuk buy untuk long term, walaupun even dah drop bawah ni tapi consider di 80% discount adalah good. Now dia hanya quarter small, akan small kenaikan untuk pergi kawasan buy balik ke kawasan ni. So adakah price tu boleh lagi melakukan kenaikan? So untuk yang ni kita akan tengok the last low dan last high. So last low adalah kawasan ni, last high dah expectation kita boleh katakan yang ini. So ini kita akan tarik Fibonacci swing low to swing low, meaning kita berada sekarang di punya resistance. Sekiranya Dogecoin berjaya berada above daripada box purple ini, meaning target kita next adalah dia akan menuju ke kawasan iaitu price 1.6 iaitu 0.2. So yang ini, so iaitu 1.6. Nanti tu akan delete yang ni dulu. Alright, now as per 1.6 kita akan menuju ke $0.27 balik, iaitu still lagi dalam round box kita punya box buy, iaitu dalam box ini last support untuk Dogecoin. So itulah expectation Dogecoin. Adakah anda berminat menjadi tu punya average berada kawasan ni, itulah tu akan holding lagi, walaupun drop tu holding tu tak jual pun untuk Dogecoin untuk long term. So kenaikan semalam good adalah efek berkenaan kepada Elon Musk. Apa pun tengok RSI dah pun berada di overbought. Stock RSI pun dah berada overbought. So meaning kita pun berada di kawasan resistance iaitu box purple. So meaning kita akan tengok sedikit correction bawah untuk continuously. Kita akan boleh draw satu trend line. So satu trend line untuk Dogecoin kita akan berlow dan kita drag yang ni. So meaning kita akan nampak ini trend line. So trend line ini adalah quarter continuously untuk pergerakan. So meaning kita boleh tengok Dogecoin untuk drop balik ke kawasan trend line putih ni sebelum dia melakukan another attempt untuk break ke atas. Untuk pergerakan ini kita tengok untuk dia cooling down RSI, cooling down stock RSI sebelum dia ada momentum di atas. So untuk buy, mostly kalau ikut pergerakan ini kita akan tunggu untuk price itu drop dulu ke kawasan line putih ni, kita akan buy untuk kuartal anggapan price tu akan continuously ada. Kalau dia breakout ini, meaning Dogecoin akan lose position, meaning dia akan more expected another, dia akan bermain lagi di kawasan bawah ini. So whatever kawasan ni, kalau anda long term adalah good position untuk buy untuk long term. Berapa price dalam kuartal discount sebanyak 85%, expected 85% ikutkan berdasarkan ni. Kita tengok nanti swing high dengan kuartal price yang tertinggi dan price tertengah adalah 84-85%. So buy untuk long term adalah good position untuk Dogecoin currently. So let's go, kita pergi ke chart lain iaitu yang permintaan Dash. So Dash kat mana? Nanti market rupiah ada di Binance. Lepas tu Binance pun ada Dash USDT. So kita akan pergi ke Binance. So Dash USDT, DASH USDT ada di Binance. So Binance USDT, kita tengokkan chart ini. Akan pergi ke daily tu untuk tengok pergerakan keseluruhan chart. So keseluruhan chart looking good. Expected pergerakan chart ni kalau ikutkan berdasarkan tu punya experience, pergerakan ni meaning dia punya fundamental lah good. So kita akan jadi dia punya support dan resistance menggunakan Fibonacci tu. So first kali ni kita nampak high kat sini. So kita akan cari swing high to swing low, harga paling current low. Current low pernah berada lah di kawasan ini. So meaning kita akan nampak garisan-garisan itu, meaning kita akan draw box resistance. So inilah box resistance kita. So mostly sekiranya anda dah buy kawasan ini box purple adalah good position untuk anda take profit. Ataupun untuk expectation kita tengok sekiranya dia breakout box purple ni, expected kita, target kita adalah di 1.6 iaitu berada di kawasan $723. So untuk tengok pergerakan untuk expected break ni akan pergi ke 7.723. So currently support dia kat mana? So support kita akan tengok pula swing low. Ini tu akan delete dulu. Alright, swing low to swing high. Kita ambil swing high dia adalah swing high yang sama juga tadi. Kemudian harga paling terendah untuk kita ada yang pas. So, kita akan ambil harga terendah. Mungkin yang ni. Tengok balik pada lagi tak rendah. So meaning yang terendah memang ini untuk di Binance. Untuk di chart lain mungkin, untuk di exchange lain mungkin ada perbezaan. So mostly kita tengok kita ada box support. So now inilah box support kita. So last support untuk di Dash. So sekiranya price tu berada dalam kawasan ni adalah good position untuk buy untuk long term. So kali ni kita tengok Dash berada di bawah support. So bawah support, yes, meaning sebenarnya fundamental ni sedikit ada problem, tapi mencakap long term pergerakan ni adalah good. So untuk di daily kita tengok inilah pergerakan. Price itu seperti mana di Dogecoin ni berlaku bawah. So adalah good position untuk buy. Ikutkan horizontal kita ada, nanti tu akan horizontal kita akan nampak yang ini.
So ini adalah kawasan kita tengok price tu buat 1, 2, 3, 4, 5. So ini ialah kawasan good buy untuk long term. Long term tu lama mana? Expectation untuk 5 year ke 10 years ke hadapan. Kalau anda nak buy untuk long term. Kalau anda fikir untuk sebulan 2, jangan anda buy di kawasan ni. Sebab apa? Anda akan kuat tersuffer lah expected tengok kata negative profit saja. So untuk currently adalah consider good position tu. Adakah price tu akan melakukan kenaikan lagi? Untuk ini kita ada satu trend line. Kita ada major trend line dan ikutkan major trend line dah aku kata dah breakout daripada high ini. Nanti kita bagi 4 hours. Untuk dash kita akan tengok yang ni high dan low. Low ini dah breakout. Kemudian kita ada another ada higher low. Now higher low pun dah breakout. So ikutkan yang ni dah breakout. So meaning momentum dia daripada momentum downtrend dah berubah untuk down uptrend. Cuma price tu belum lagi strong momentum. So apa pun adalah good position untuk buy kali ni. Siapa dah buy kawasan ni, tahniah untuk anda, hold je project. So untuk kali kita akan tengok ada minor minor trend line untuk kita tengok more momentum untuk ni atas. Tadi tu akan lock ini iaitu daripada trend line ni. High ini ke high ini dan kita akan draw satu juga lagi trend line. So meaning untuk more continuously more bullish, kita akan expect price tu perlu breakout trend line ini untuk more bullish iaitu ke kawasan ini. So meaning whatever dalam kawasan ni adalah still lagi good position untuk buy. Sekiranya price tu return balik kawasan ni still lagi good position untuk buy. So whatever price dalam kawasan price $91 ke 130 adalah good position untuk anda buy untuk long term. Kalau anda fikir long term, anda boleh hold selama 5 tahun ke atas, 5 ke 10 tahun ialah good position untuk buy untuk anda untuk long term di kawasan ni dash. So apa anda kaji benda fundamental, bagi Zul dia tak kaji pun dash fundamental, tapi berdasarkan chart ialah pergerakan bullish untuk long term. Price dah pun discount banyak mana, expected sama seperti di Dogecoin, expected itu dah 85 untuk currently price dia 120 iaitu 70% discount. So kalau harga barang yang anda nak tu discount 70%, takkan tak nak beli lagi. So expected untuk long term, good project untuk anda buy untuk long term. So let's go, kita pergi last untuk kuartal permintaan untuk pagi semalam iaitu di Bikomi. Bikomi asal tu pernah tengok dua asal dia buy ni pun ada. So Biko, yes, Biko USD, kita akan tengok agak Biko USD. Biko USDT. So Biko USDT adalah price coin baru. So coin baru. So sepatutnya nanti kita akan tengok, nak tengok ada di KuCoin tak. So ada di KuCoin, kita akan tengok di KuCoin dulu. Tengok di KuCoin. Sekejap, rasa nanti ada bagi tahu Biko di Huobi. Okay, dia ada Biko di Huobi. So ini mungkin Huobi tu adalah kata data yang first ada di lebih banyak data kat situ. Kita tengok Biko. Kita tengok Biko di Huobi. Di Huobi. Okay, yang ni nombor 2. Yes, dia ada data. So ini Zul pun dah sebelum ni dah buat analisis. So mungkin tu adalah request kali kedua. So untuk ini kita akan tengok 4 hours. So price release adalah open. Yang ini buat price naik kemudian price drop. Drop sampai mana? Drop sampai area 1.6. So untuk yang ni kita ada resistance kat sini. So inilah box resistance dia. So untuk kata support lah kita expect untuk price daripada current low, yang low dan high. Kita akan tengok support tu, nak tengok ambil support currently swing high to swing low. Swing high to swing low kita akan tengok. Okey, yang ini kita tengok swing high dia. Swing high ni kita akan ambil daripada yang ni, same juga level. Kemudian harga start. Tu mini support kita berada ni, box support kita berada di kawasan ni. So whatever price berada kawasan bawah di kawasan ni, yes boleh buy, cuma expect dia punya fundamental something wrong sikit lah. So mini kita akan draw, kita akan buat orange dan kita akan delete macam ni. Dan akan kita monitor info Fibonacci untuk resistance. So meaning kita berada di almost 1.6 end of kata hampir harga opening. So untuk long term, adakah Biko good? Macam tadi, coin ni masih baru. Anda perlu kaji punya fundamental, tengok dia punya fundamental, buka punya white paper, tengok buka dia punya website, tengok quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 dia, apakah planning dia untuk setiap kuasa, setiap quarter dalam satu tahun. So minus satu tahun dia ada 4 quarter, iaitu quarter pertama, quarter kedua, quarter ketiga, quarter keempat. So tengok quarter pertama untuk tahun ni, adakah dah achieve? Kalau achieve, meaning fundamental dia good. Tengok pula anda boleh invest sikit. Sampai di quarter 2, ada monitor lagi quarter 2 adakah achieve. Kalau achieve apa yang dijanjikan, seperti meaning coin adalah good untuk long term. So anda buy di price harga murah iaitu expected 1.89, meaning 1.89 pun tak consider murah agak mahal juga quarter coin ni. Tapi expectation untuk dia drop below $1 adalah quarter susah sikit lah. Sebab apa, di 1.6 pun kita je 51 sen. So sama ada coin ni
Kalau Bitcoin naik, kita akan expect dia akan expect regain balik. So mini anda perlu kaji dulu fundamental tu tak. Untuk tengok chart memang tu tak kata tak berminat untuk invest kalau ikutkan chart ni, sebab apa chart baru lagi kata coin baru. Tapi apa pun kalau anda kaji fundamental, anda yakin dengan fundamental ni untuk long term quarter 1 sampai quarter 4, kata dia punya kata apa yang dia bagi, dapat apa yang dia janjikan, dia bagi setiap quarter tu, meaning long term adalah good untuk projek ini berkembang. So ni anda boleh invest untuk long term. Ada sama juga 5 year ke 10 years. So guys, rasa itu saja untuk pagi ini untuk analisis ni. Apapun nanti malam nanti mungkin Zul tak buat video dah. Sekiranya ada update-update, aku Zul akan update di Discord channel dia. So siapa nak join Discord channel, senang saja, iaitu anda pergi ke tu punya YouTube membership, anda klik button join, kemudian lepas anda buat transaction, anda tekan the home, ada pergi ke home page dia punya YouTube, ada home, video, playlist, community, membership. Dalam membership ni, anda klik saja membership ni. Dalam membership ni akan ada link ke Discord. Sebaik saja anda klik link di Discord, anda automatik akan terus jump ke dalam tu punya Discord channel. So ini untuk malam nanti, dua tak akan buat review dah. Dia akan aku tak update di Discord channel, dan net review adalah di pagi besok. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So Bitcoin apa pun still lagi kuasa ni untuk pergerakan. Mostly expectation bawah akan breakout ke atas berbanding bawah. So kita akan tunggu saja, mungkin minggu ni mungkin sideways, tapi give and time kita akan dah bongkar kekuasaan sampai ke kekuasaan penentuan untuk price tu naik atas ataupun drop. Macam cakap 70% more naik ke atas berdasarkan triangle ini. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi pagi besok untuk another review. Assalamualaikum. Bye bye.